tingkatan 1 penduduk di Malaysia. Okey, dalam tajuk penduduk di Malaysia ini, kita akan tengok yang pertama sekali ialah taburan penduduk di Malaysia. Okey, taburan penduduk ni kita rujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan, atau dalam konteks Malaysia ni sebaran di sesuatu negara lah. Okey, ada 3 jenis taburan penduduk di Malaysia ini. Kalau kita tengok peta ini sudah dibahagikan di mana lokasi ketiga-tiga jenis taburan tersebut. Okey, yang pertamanya ialah kawasan berpenduduk padat. Yang kedua penduduk sederhana, dan yang ketiga kawasan berpenduduk jarang. Okey, kalau kita tengok peta ini, kawasan penduduk padat dia akan bertumpu di kawasan yang sesuai untuk pertanian, yang subur untuk aktiviti pertanian, dan juga di bandar-bandar besar. Kalau kita tengok di Semenanjung, di Sabah, Sarawak pun macam itu juga. Okey. Jadi kawasan ini penduduk padat kerana kawasannya rata dan subur serta sesuai untuk pelbagai aktiviti kegiatan seperti pertanian, perindustrian, perniagaan, perlombongan dan sebagainya. Kemudian kita lihat pula kawasan berpenduduk sederhana. Ia banyak bertumpu di kawasan pertanian, pesisir pantai dan di bandar-bandar kecil. Contohnya seperti kalau di Kelantan, di Tumpat, kalau di Terengganu, di Dungun, dan di Felda. Okey, seterusnya kita tengok pula kawasan berpenduduk jarang. Kawasan penduduk jarang ini bertumpu di kawasan hutan tebal. Biasanya kalau kita tengok dalam peta ini, di bahagian yang bertanda kuning ini, bahagian bertanda kuning di kawasan pedalaman hutan tebal ni. Okey, contohnya kalau di sini ialah di Tasik Banding, Perak, Kuala Tahan, Pahang. Kalau di Sarawak di Kapit. Okey. Terusnya kita tengok pula faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah faktor fizikal. Okey, faktor fizikal ini kita bahagikan kepada 3 kawasan, iaitu kawasan tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut dan saliran. Okey, kawasan tanah pamah ini sebagaimana yang kita belajar dalam tajuk yang lepas, ianya sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi. Ianya juga kawasan pertempatan kerana kawasan ini tanahnya subur. Contohnya kawasan dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, dan kawasan tanah pamah ini juga menjadi boleh dibangunkan menjadi bandar. Ini contoh kawasan padi ini. Yang kedua ialah tanah tinggi. Tanah tinggi ini dia menjadi kurang sikit tumpuan penduduk kerana yang pertama sekali darjah ketersampaian yang rendah. Okey, dan juga sukar untuk dibina pertempatan sebab terdedah kepada hakisan, memerlukan kos yang tinggi kerana bentuk muka bumi di sini tidak rata. Okey, yang ketiga, kawasan pinggir laut ini berpenduduk padat dan juga sederhana padat di sini, di kawasan pinggir laut dan saliran ini. Okey, di sini pengaruh dia penduduk padat di sini disebabkan oleh pengaruh aktiviti perikanan dan pertanian kawasan pesisir pantai dan sungai ini juga boleh menyediakan kemudahan perhubungan yang baik. Contohnya di Besut, di Sungai Rajang, di Sungai Kinabatangan. Okey. Seterusnya kita tengok faktor ekonomi. Faktor ekonomi ada 4 faktor. Yang pertama dari segi pertanian. Okey, kegiatan pertanian di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang menjadikan kawasan tersebut penduduknya padat. Okey, perlombongan.
Contohnya pelemongan petroleum dan gas asli di Kertih dan Miri. Di sini menjadi tumpuan penduduk sekiranya kawasan itu ada hasil bumi. Yang ketiga, perikanan. Perikanan juga akan menjadi kawasan tumpuan penduduk kerana penduduk boleh menjalankan aktiviti yang boleh menghasilkan pendapatan. Okey. Dan yang terakhir ialah perindustrian. Di sini maksudnya ialah sektor ini mampu menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. Okey. Dan yang terakhir ialah faktor sosial. Faktor sosial ini kalau kita tengok ada 3 jenis faktor sosial. Yang pertama dari segi infrastruktur. Jadi kawasan yang mempunyai kemudahan seperti air, elektrik, kemudahan telekomunikasi dan juga sistem pengangkutan. Di sini akan menjadi tumpuan penduduk. Sekiranya benda seperti yang saya sebut tadi tidak ada, maka penduduk akan menjadi jarang dan kerana di sini tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Okey, yang kedua faktor pendidikan. Okey, kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian tinggi akan menjadi pilihan untuk penduduk menetap di situ. Okey, dan faktor yang ketiga dalam faktor sosial ini ialah pembukaan bandar baharu. Pembukaan bandar baru ini dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah ke sinilah. Yang biasanya bandar baru ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Contohnya di Bandar Putrajaya. Ada satu lagi faktor iaitu faktor dasar kerajaan ataupun governance. Okey, contohnya dasar kerajaan, pewartaan hutan simpan dan taman negara ini boleh mempengaruhi juga. Okey. Dia akan menjadikan kawasan ini penduduk jarang lah sebab penduduk tidak dibenarkan sewenang-wenangnya masuk ke hutan simpan sekadar untuk melancong boleh lah. Okey, dan yang terakhir ialah tanah rancangan. Pembukaan kawasan pertanian, contohnya Felda ini akan menarik penduduk. Sekian sahaja untuk tajuk ini.